to the Base Space Network. What is considered the worst air quality. Pencemaran udara di Sungai Petani. Hazards brought about by climate change. Ribuan bangkai ikan ditemui terapung dan terdampak. Global warming to that. Menghadapi fenomena El Nino kuat. This looks like a horror film. It's so Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, pencemaran bermaksud adalah segala perbuatan yang mencemar ataupun mengotorkan, sama ada disengajakan maupun tidak. Alam sekitar menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud semua hidupan yang berada di lingkungan manusia, dan secara khususnya lagi ia melibatkan semua aktiviti ataupun keadaan fenomena fizikal yang berlaku di sekeliling manusia, termasuklah perubahan iklim dan cuaca. Objektif video projek ini adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kepentingan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar, menanamkan rasa tanggungjawab di kalangan komuniti, khususnya di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk bertindak dan mengambil bahagian dalam menjaga alam sekitar yang dikongsi bersama. Terdapat beberapa jenis pencemaran yang biasa berlaku di alam sekitar. Antaranya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku apabila bahan berbahaya atau bahan pencemar mencapai tahap yang memudaratkan kualiti udara yang sihat. Contoh pencemaran udara termasuk pelepasan kenderaan bermotor, asap kilang, habuk dan juga gas rumah hijau. Pencemaran yang seterusnya merupakan pencemaran air. Pencemaran air berlaku apabila bahan berbahaya atau sisa mencemari sumber air seperti sungai, tasik dan juga laut. Sisa industri, sisa pertanian dan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik boleh menyebabkan pencemaran air. Dan pencemaran yang ketiga merupakan pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi atau bunyi berlaku disebabkan oleh kehadiran bunyi yang berlebihan yang boleh mengganggu keseimbangan alam sekitar. Punca bunyi termasuk lalu lintas kenderaan, industri pembinaan dan juga bunyi komersial. Dan pencemaran yang terakhir iaitu pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif berlaku apabila radioaktif dibebaskan ke alam sekitar. Ini boleh berlaku melalui kemalangan nuklear, sisa radioaktif yang tidak diurus dengan betul, ataupun aktiviti-aktiviti manusia lain yang melibatkan bahan radioaktif. Kesemua jenis pencemaran ini memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar dan juga kesihatan manusia. Jadi, usaha pemeliharaan, pengurusan sisa yang baik dan dasar alam sekitar yang ketat diperlukan untuk mengurangkan kesan pencemaran terhadap ekosistem dan juga manusia. Yang pertama adalah disebabkan oleh aktiviti perindustrian. Industri akan membebaskan bahan-bahan yang tercemar sama ada melalui udara ataupun air yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan juga pencemaran air kepada kehidupan manusia. Dan ini akan menyebabkan berlakunya penularan gas rumah hijau yang akan menyebabkan keadaan lebih buruk. Selain itu, penggunaan pengangkutan sama ada awam ataupun pengangkutan persendirian akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara kerana penggunaan bahan bakar fosil sama ada diesel ataupun petrol akan menghasilkan gas karbon monoksida, nitrogen oksida dan juga karbon dioksida. Dan gas-gas ini merupakan gas-gas yang amat beracun bagi kehidupan, sama ada kehidupan manusia ataupun kehidupan flora dan fauna dan juga kehidupan liar. Di samping itu, aktiviti pertanian juga mampu menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Penggunaan racun perosak, racun rumpai dan banyak lagi akan menyebabkan berlakunya pencemaran air dan juga akan mengakibatkan ekosistem serta hidupan liar juga terancam. Pencemaran udara boleh menyebabkan berlakunya masalah kesukaran untuk bernafas seperti asma, bronkitis dan juga kanser kepada paru-paru. Ia juga boleh memburukkan lagi keadaan kardiovaskular yang sedia ada yang mampu menyumbang kepada kematian pramatang.
Seperti mana yang kita ketahui, manusia memerlukan air untuk meneruskan kehidupan seharian. Pencemaran air akan memudaratkan kehidupan akuatik dan juga akan merosakkan kecantikan alam sekitar itu sendiri. Toksin dan bahan kimia yang dilepaskan ke dalam air ini akan membahayakan kepada ikan, hidupan marin dan juga hidupan akuatik yang lain. Tidak dinafikan juga keadaan ini mampu untuk menyumbang kepada kepupusan beberapa spesies hidupan laut. Pelepasan gas rumah hijau akan menyebabkan berlakunya perubahan iklim, pencairan glasier, pemanasan global serta peningkatan paras air laut. Keadaan ini akan menjejaskan kemandirian beberapa spesies dan berisiko untuk menghadapi kepupusan. Pencemaran udara. Pada tahun 2019, Malaysia pernah dicatatkan sebagai tempat pertama pencemaran udara tertinggi di dunia. Pencemaran udara adalah salah satu isu utama di Malaysia, terutamanya di kawasan bandar yang padat penduduknya. Emisi kenderaan bermotor, pembakaran sampah dan aktiviti industri merupakan faktor utama penyebab pencemaran udara. Beberapa kawasan di Malaysia mengalami indeks kualiti udara yang tidak sihat yang dapat menyebabkan masalah pernafasan, iritasi mata dan dampak negatif lainnya pada kesihatan manusia. Isu yang kedua merupakan pencemaran sungai. Pencemaran sungai menjadi isu serius di Malaysia akibat pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak terkelola dengan baik. Sungai Rambai di Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan menjadi satu-satunya sungai di Malaysia menghuni tangga teratas sungai tercemar di kelas 5 berdasarkan standard kualiti air kebangsaan bagi tempoh 2 tahun yang berturut-turut, iaitu pada tahun 2019 dan 2020. Pencemaran sungai amnya terdiri daripada punca tetap seperti pelepasan dari kawasan perindustrian dan dari loji pengolahan kubahan serta punca tidak tetap seperti air larian dari guna tanah pertanian, kediaman, perniagaan, industri dan sebagainya. Dan isu yang terakhir merupakan pencemaran bunyi. Pencemaran yang tidak diketahui dan atau tidak dipedulikan oleh rakyat. Ini disebabkan pencemaran ini tidak menjejaskan persekitaran kita secara melampau kalau nak bandingkan dengan pencemaran udara, pencemaran air. Pencemaran ini berlaku apabila terlalu banyak bunyi yang kuat. Bunyi diukur dalam desibel dB dengan bunyi paling rendah diukur pada 0 dB dan bunyi paling kuat diukur pada 194 dB. Sebagai contoh, bunyi guru selalunya akan berukur pada 120 dB, suara kicauan guru selalunya akan berukur pada 44 dB dan bunyi dari satu konsert rock akan berukur antara 110 ke 120 desibel. Kuala Lumpur terutamanya antara pencemar bunyi terbesar di Malaysia. Bunyi daripada kereta api, daripada orang berjalan sana sini dan bercakap antara satu sama lain sekali dengan trafik yang sentiasa ada di Bandaraya Kuala Lumpur telah menyebabkan pencemaran bunyi yang tinggi. Rakyat Malaysia sekarang sudah biasa dengan bunyi yang kuat, tetapi manusia tidak sepatutnya biasa dengan bunyi yang terlalu kuat kerana menurut saintis, bunyi yang lebih daripada 85 desibel boleh merosakkan telinga manusia dan masalah kesihatan yang lain. Kerajaan perlu lebih mengetatkan lagi undang-undang yang sedia ada, terutama kepada pengurusan kilang-kilang yang tidak betul dan tidak menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan yang lebih keras dan tegas perlu diambil kepada pemilik kilang dan juga pengurus supaya mereka lebih berhati-hati dalam mengendalikan bahan buangan yang dihasilkan daripada kilang. Yang kedua, saranan kepada masyarakat untuk mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi dengan melebihkan penggunaan kenderaan awam. Hal ini dibuktikan melalui keratan akhbar yang disiarkan oleh Berita Awani mengatakan purata pencemaran udara menurun secara mendadak sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor dan juga kesan yang akan kita hadap daripada pencemaran alam sekitar ini. Namun sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Tuhan, kita perlulah memelihara serta memuliharanya sebagai satu amanah yang telah ditanggungjawabkan kepada kita semua. Tidak lain tidak bukan, hal ini perlulah bermula dari diri sendiri dan kemudiannya disebarkan kepada masyarakat awam yang sekaligus akan meningkatkan lagi tahap waspada masyarakat sekeliling untuk tidak melakukan pencemaran alam sekitar. Cintai alam, hidup sejahtera.